Selamat petang, salam sejahtera. Bongkar, jangan tak bongkar, bongkar sampai terlondeh ulas. Jangan tak ulas, ulas. Jangan malu-malu, ulas sampai semua orang tahu. Oke, hari ini kita nak cerita satu lagi perkara yang memang panas. Panas dan panas. Nak sentuh pun panas, nak cakap pun panas. Aduh, aku harap orang-orang yang mendengarnya ini tetap tentram, tenang di posisi. Hari ini, Muhyiddin dedah lagi membidas Zahid Hamidi dengan mengatakan, takkan nak pilih bekas banduan kluster mahkamah jadi Perdana Menteri. Itu kata Muhyiddin. Saudara-saudara sekalian, Muhyiddin Yassin berkata, cadangan menamakannya sebagai calon Perdana Menteri Perikatan Nasional bukan bermimpi di siang hari seperti dakwaan Zahid Hamidi. Sebaliknya, ia diputuskan parti dalam gabungan itu. Wow, sekarang ini bersaing-saing pula nak jadi Perdana Menteri. Belum tahu siapa yang menang, belum tahu siapa yang kalah. Sudah banyak yang nak jadi Perdana Menteri. Khairi Jamaluddin yang jadi Perdana Menteri pula bakal macam seakan-akan ditolak pula oleh kepimpinan UMNO sendiri. Ada yang sudah mula menegur KJ. Kata mereka, beri dulu fokus kepada pilihan rakyat. Jangan dulu nak bercakap tentang Perdana Menteri. Okeylah? Baiklah. Pengerusi Perikatan Nasional berkata, ketetapan dibuat gabungan itu supaya rakyat jelas menyokong calon Perdana Menteri daripada parti mana pada PRU 15. Sama ada mereka memilih yang mencalonkan banduan, terpalit kes rasuah, atau parti yang bersih bagi menerajui kerajaan, kata Muhyiddin Yassin. Tak mimpi siang, tak mimpi malam, tetapi kita realistik. Bukan omong kosong. Ada asas dan ini keputusan dibuat pimpinan Perikatan Nasional untuk menamakan siapa bakal Perdana Menteri, kata Muhyiddin Yassin. Ini nak bentuk kerajaan, rakyat nak tahu. Kalau bakal Perdana Menteri terdiri daripada kluster mahkamah, adakah rakyat nak bekas banduan atau dia fikir abah bagus? Ini bukan soal mimpi siang hari. Ini siang-siang waktu PRU. Rakyat nak tahu, jelas, telus, jangan menyorok di belakang. Katanya ketika ditemui selepas menghadiri sesi ramah mesra bersama penduduk di Parit Raja. Muhyiddin turut menyindir pemimpin parti tertentu yang secara diam mahu bersekongkol untuk bekerjasama, termasuk menamakan calon Perdana Menteri daripada individu parti lain. Dia kata nak jadi kerajaan, tetapi lepas itu nak sekongkol dengan pihak lain. Nak menamakan orang lain jadi Perdana Menteri, dia tak jadi Perdana Menteri. Jangan bermain dengan kebijaksanaan orang. Kita kena jelas, bersifat telus kerana ini soal masa depan negara, kata Muhyiddin. Semalam, Zahid yang juga Presiden UMNO berkata, Perikatan Nasional bermimpi siang hari jika mengharapkan Muhyiddin menjadi Perdana Menteri kali kedua seperti bosnya sewaktu dalam PH, yaitu Dr. Mahathir Mohamad. Sindiran itu dilontarkan Zahid ketika mengulas kegagalan PN mentadbir negara selama 17 bulan di bawah kepimpinan Muhyiddin. Dalam perkembangan lain, Muhyiddin berkata, sokongan kepada Perikatan Nasional meningkat, termasuk daripada kalangan Melayu dan bukan Melayu selepas gabungan itu melancarkan manifesto mereka. Namun kita tidak boleh terlalu selesa. Tetapi data menunjukkan sudah ada peningkatan agak memberangsangkan. Kita akan teruskan usaha, jelaskan apa pertawaran kita buat untuk negara. Apa pengalaman saya khususnya menguruskan negara ketika zaman susah yang berkaitan COVID-19 pemulihan ekonomi, kata Muhyiddin lagi. Saudara-saudara, sebelum kita berpisah, mohon kiranya Anda meninggalkan komen Anda untuk ulasan, untuk isu kali ini, yaitu takkan nak pilih bekas banduan kluster mahkamah jadi Perdana Menteri, kata Muhyiddin membidas Zahid. Sebelum kita berpisah, aku nak Anda cuba komen, pilih siapa sebenarnya yang layak menjadi Perdana Menteri di Malaysia. Adakah calon daripada Perikatan Nasional, ataupun Barisan Nasional, ataupun Pakatan Harapan?
Kerana yang jelas sekarang ini yang langsung tidak ada persoalan menjadi Perdana Menteri hanya ada dua, yaitu Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin dan Pakatan Harapan Anwar Ibrahim. Manakala di Barisan Nasional tidak berapa jelas, walaupun telah dinyatakan, telah dijanjikan bahwa Ismail Sabri Yaakob akan menjadi Perdana Menteri selepas PRU15 kalau Barisan Nasional ditakdirkan menang. Tetapi banyak sekali rumor, spekulasi di luar sana yang mengatakan bahwa Zahid mungkin akan menjadi Perdana Menteri selepas PRU15 ini. Ada juga yang mengatakan, walaupun dinafikan oleh Tokmat, berkali-kali dinafikan dan berkali-kali dinafikan, mengatakan bahwa satu undi untuk BN, satu undi untuk menjadikan Zahid Hamidi sebagai Perdana Menteri. Mungkin itu benar ataupun tidak, tapi telah dinafikan oleh pemimpin-pemimpin UMNO Barisan Nasional. Jadi sekarang ini, siapakah pilihan Perdana Menteri yang Anda rasa sesuai untuk Malaysia? Adakah daripada Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin ataupun daripada Pakatan Harapan Anwar Ibrahim atau dari Barisan Nasional Ismail Sabri Yaakob? Kita jumpa lagi. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Selepas beberapa hari, Pakatan Harapan mengisytiharkan harta mereka masing-masing, termasuk Rafizi Ramli, dan terkini Anwar Ibrahim telah pun mengisytiharkan harta beliau. Ini pula jawapan daripada Presiden PAS, iaitu Haji Hadi Awang. Beliau berkata, isytihar harta adalah satu kebodohan. Aduh, aku pun tak terfikirlah dari mana-mana lah dia dapat idea ni. Semua rakyat sebenarnya mahu tahu berapa aset kekayaan ahli-ahli parlimen maupun ahli-ahli politik, supaya nanti tidaklah berlaku penyelewengan dan sebagainya. Tapi aku tak tahulah dari mana idea Hadi dapat ini, Presiden PAS ini dapat idea mengatakan bahawa isytihar harta adalah satu kebodohan. Jom kita tengok dululah. Presiden PAS iaitu Abdul Hadi Awang hari ini melihat syarat PKR supaya calon yang mengisytiharkan harta sebagai satu kebodohan. Yang aku rasa bukan mengisytiharkan harta itu yang bodoh, tapi yang menyembunyikan harta, yang tak nak orang tahu berapa harta dia, yang mencuri harta, hartanya curian, itulah yang bodoh. Yang mengisytiharkan harta, aku rasa itu bukan satu perkara yang bodoh, tapi itu namanya ketelusan, kesanggupan untuk memberitahu kepada semua pengundi bahawa itulah status keuangannya. Nanti kita tahulah kalau tiba-tiba dia jadi melampau kaya, kedapatanlah dia sakau duit. Kata Presiden PAS itu lagi, pendekatan itu seolah-olah mahu menunjuk-nunjuk kepada orang ramai. Siapa kata nak menunjuk-nunjuk? Memang tahu pun kalau memang kaya dah, tapi nak tahu juga berapa nilainya. Sekarang Hadi kenapa kata perbuatan itu pula satu kebodohan? Adakah mempunyai uang yang banyak? Aku tak tahulah. Kita tunggulah nanti. Menurut Hadi lagi, isytihar harta ni kadang-kadang satu kebodohan, katanya. Nak tunjuk-tunjuk kepada orang ramai, katanya dalam sidang media selepas kuliah mingguan di Rusi Lamarang hari ini. Abdul Hadi juga berkata demikian ketika diminta mengulas sejauh mana parti itu, iaitu PAS, akan turut sama mengikuti langkah PKR dalam pengisytiharan harta. Aku tak tahulah dengan seorang pemimpin ini. Mengapalah beliau kata pengisytiharan harta itu satu kebodohan? Aku fikir itu bukan kebodohan lah, tapi itu satu ketelusan dan keberanian. Timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli dilapor berkata, setiap calon parti ada PRU15 perlu berbuat demikian, iaitu mengisytiharkan harta bagi memastikan standard yang lebih tinggi untuk pilihan raya pada masa akan datang. Langkah itu juga dikatakan akan menimbulkan keyakinan orang ramai terhadap pilihan raya dan institusi yang mereka berkhidmat sekiranya calon itu mula memegang jawatan. Aku setuju dengan apa yang dikata oleh Rafizi Ramli, iaitu
Semua orang yang mau bertanding mengikuti PRU maupun PRN perlu mengisytiharkan harta. Aku setuju dengan pendapat Rafizi Ramli, kerana dengan adanya pengisytiharan harta ini, kita tahu kedudukan sebenar kekayaan seorang itu. Nanti kalau dia memang kaya sedia, memang kita akan terima, tidak yang akan menghalang. Tapi yang menghairankan kalau tiba-tiba lepas dia jadi ahli parlimen atau ahli Dewan Undangan Negeri, melampau tiba-tiba kayanya, nah bolehlah dibanding, dan kita mempunyai bukti bahwa beliau daripada seorang yang biasa-biasa tiba-tiba kaya, itu yang bahaya kan. Jadi nak diharap sangat apa yang dikatakan oleh Hadi ini, bahwa pengisytiharan harta satu kebodohan. Aku pikir itu tidak betul sama sekali. Yang bodoh tu ialah yang takut nak mengisytiharkan harta, bukan yang tak mengisytiharkan harta. Aku rasa ini satu terbalik lah. Terbalik. Kerana pengisytiharan harta adalah satu tindakan yang aku fikir satu ketelusan, amanah dan bertanggung jawab. Tak apalah, lepas ini apa kata kalau kita pakat yang tak nak mengisytiharkan harta, itulah yang takut kedapatan ada duit yang mungkin tidak dikenakan cukai. Mungkin orang-orang yang tak mahu isytihar harta tu, dia ada harta yang mungkin tersembunyi, yang takut nak dibayar cukai, takut nanti LHDN terhidu, nanti dikejar pula. Nah, adakah itu sebabnya mereka tak nak mengisytiharkan cukai? Sebab mungkinkah mereka takut dihidu oleh LHDN, disuruh pula bayar cukai? Mungkin itu kan. Baiklah, apa pendapat kamu semua? Jangan lupa tinggalkan komen di dalam ruangan komen. Apa pendapat kamu tentang apa yang dikatakan oleh Hadi, yaitu pengisytiharan harta adalah satu kebodohan? Sebelum kita berpisah, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Kita jumpa lagi. Bye-bye.